أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya boleh kita teruskan pengajian tafsir kita di masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan usaha, tenaga, harta, masa untuk menambahkan kebaikan di akhirat nanti insya-Allah taala. Tafsir Al-Quran yang kita nak ngaji hari ini iaitu ayat 42 sampai kepada 50 insya-Allah. Ayat 42 sampai kepada 50 daripada Suratul An'am. Ayat 42 daripada Suratul An'am. Ada baik kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Sampai ayat 51 dah. Ada panjang tu. Tapi insyaAllah sekadar Allah beri masa pada kita untuk pagi ni, kita mari semua-semua usaha mengerti isi-isi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Moga-moga ia boleh membuka hati kita yang membawa pada amal ataupun menyucikan amal ibadat kita untuknya insya-Allah taala. Mari kita tengok terjemahan sepatah lalu dulu. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami utus ila umamin, kepada umat-umat min qablika, sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa'i, maka kami seksa mereka itu dengan kebuluran, kelaparan. Wad-dharra, dan penyakit, kemudaratan. La'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan mereka itu berdoa merendah diri. Berdoa merendah diri. Falaula, maka jikalau tidak, iz ja'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka itu
oleh azab kami, tadarra'u, mereka berdoa merendah diri, walakin, dan tetapi, qasat qulubuhum, telah jadi batulah oleh hati-hati mereka itu. Wa zayyana lahumus syaitan, dan dihiasi kepada mereka oleh syaitan. Ma kanu ya'malun, perkara-perkara yang adalah mereka itu amal. Falamma nasu, maka tak kala mereka itu melupakan ma dzukiru bihi, perkara yang telah diperingat dengannya, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami buka ke atas mereka segala pintu tiap-tiap suatu. Hatta iza farihu, sehingga apabila mereka itu suka, bima utu, dengan perkara yang diberi kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami ambil mereka itu secara terkejut. Fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka berputus asa. Faquti'a dabirul qaum, maka dipotong belakai kaum, allazina zalamu, yang telah mereka itu zalimi. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kul, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, ara'aitum, apakah kamu nampak, in akhadallahu sam'akum, jika Allah mengambil pendengaran kamu, wa absarakum, dan penglihatan kamu, wa khatama ala qulubikum, dan telah dikhatam hati-hati kamu, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain dari Allah, ya'tikum bihi, mendatangkan kamu dengannya. Unzur, perhatilah, kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami tasarruf ayat-ayat. Tsumma hum yasdifun, kemudian mereka tetap juga berpaling. Tsumma hum yasdifun, kemudian mereka juga berpaling. Kul ara'aitum, kata olehmu wahai Muhammad, ara'aitakum, apakah kamu fikir, in atakum azabullah, jika datang kepada kamu azab Allah, baghtatan, secara mengejut, au jahratan, atau terus-terang, hal yuhlaku, tidaklah binasa, illal qaumuz zalimun, mereka kaum yang zalim. Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami utus rasul-rasul, illa mubasyirin,
melainkan untuk memberi berita baik, wa munzirin, dan membawa berita amaran. Faman amana, maka siapa-siapa yang beriman, wa aslaha, dan dia baiki, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kebimbanganlah ke atas mereka itu. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka itu duka cita. Walladzina kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan biayatina, dengan ayat-ayat kami, yamassuhumul azab, disentuh akan mereka itu oleh azab, bima kanu yafsukun, dengan perkara yang adalah mereka itu amal fasik. Kul, kata olehmu wahai Muhammad, la aqulu lakum, tidaklah aku berkata kepada kamu, indi khazainul ardh, di sisi aku perbendaharaan Allah, khazainullah, perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan tidak juga aku tahu perkara gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan tidak juga aku kata kepada kamu aku ni malaikat. In attabi'u, tidaklah aku ikut, illa ma yuha ilai, melainkan apa yang diwahyu kepadaku. Kul, kata oleh wahai Muhammad, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang buta dan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, apakah tidak kamu berfikir? Wa anzir bihil ladzina yakhafun, dan berilah amaran bihi, dengannya, alladzina yakhafun, orang-orang yang mereka itu takut, ayyuhsyaru, bahawa mereka itu dihimpun, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi wali, tidak ada bagi mereka itu selain daripadanya wali, wala syafi', dan tidak juga yang mensyafaat, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Itu terjemah seko-seko tu. Jadi kalau mengikut kelimah-kelimah ada sebut sana ni hak tak faham sikit bahasa Melayu, tapi tak ada yang kena terjemah bahasa tu. Dah supaya khazainul ard, perbendaharaan. Perbendaharaan dia panggil segala benda ada taruhan Allah Taala. Khazain ni sebab segala benda duk ada taruhan Allah Taala, harta Allah Taala. Sebab gedang harta dia panggil khazain. Khazinah tu panggil gedang harta. Bahasa Melayu panggil perbendaharaan. Itu bahasa Melayu lah. Itu ada sebagai terjemah harfiah ataupun balik bahasa. Kita faham lah. Susun ni ayat Allah Subhanahu Wa Taala saat ni yang kita dengar saat ni sekaligus tu orang panggil kita faham. Gapo dia tak ada kecek. Dan sebagaimana yang kita sebut daripada awal lagi,
Kata surah Al-Maidah ni ialah surah yang duk cara tentang Nabi banyaknya duk berdialog dengan orang-orang musyrikin. Orang panggil duk berbatah-batah dengan musyrikin. Dan orang panggil batah daripada musyrikin macam-macam batah. Nabi duk perjelaskan segala benda hak yang mereka duk bantah. Dia panggil orang panggil isi kandungan dengan secara umumnya dalam surah Al-Maidah. Mari hari ini ayat 42 kita sapa kepada hari ini ayat 42 daripada surah Al-Maidah. Dan sebagaimana kita baca saat ini, walaqad arsalna ila umam, dan sesungguhnya kami telah utus kepada umat-umat. Umat-umat ni banyak dah. Dan umat ni banyak. Umat manusia yang terbakit sejak daripada Adam sampai hari ini banyak. Deh. Kalau nak kira korong kok tak tahu berapa ribu korong dah. Sejak daripada Adam mari Nabi Adam sendiri pun 10 korong dah. 1000 umur dia. Itu dia. Lepas mari kepada Nabi Idris. Nabi Idris 800 tahun umur dia, 8 korong kalau nak kira korong. Pas satu-satu korong tu satu ummah dah tu. Bah, mari pula dah Nabi Nuh 950. Maknanya 9 korong lebih. Berapa korong dah 3 orang tu. Umur dia motu. Nak kira mari. Dah. Bah lain-lain lagi sub siapa? Nabi Ismail 137 sebagaimana kita duk sebut-sebut orang dah. Nabi Hud 200 itu umur dia 436. Maknanya dekat dengan 5 korong. Tu umur banyak-banyak. Nabi Saleh 586 umur dia. Maknanya 6 korong. Tengok berapa korong. Kalau nak kira korong tu sekorong tu 100 tahun ni satu. Orang panggil dah bukan kalau nak kira korong ke orang panggil satu ummah 100 tahun ni. Umur kita ni tak apa 100 dia panggil. Jadi sebelum pada kita ni ayat jauh daripada Nabi sampai ke hari ni berapa korong? 1400 lebih. Mana 14 korong dah. Lepas kalau nak kira berapa korong jauh daripada ada dia panggil ummah. Tu nak kira ummah, nak kira korong. Lepas kalau nak kira Nabi-Nabi, tiap-tiap Nabi satu ummah. Tiap-tiap Nabi satu ummah. Bukan? Nabi yang kita tahu dalam Al-Quran ni 25 je. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim siapa? Itu kita hak dah sebut lah ni. Hak tak sebut banyak lagi. Sebagaimana kata ahlul ilmi. Maknanya bilangnya Nabi tu semua ya apa ni? 410,000 Nabi. 410,000 Nabi. Lepas kalau kira bagi seorang-seorang Nabi satu ummah. Mana 410,000 ummah. Berapa satu-satu ummah tu? Jadi banyak lah nak ayat kata. Itu panggil ummah. Ya Tuhan sebut sini. Ya Tuhan sebut kata walaqad arsalna ila umam. Dan kami telah utus ni telah hantar kepada umat-umat dulu. Berapa umat? Berapa korong? Beribu-ribu korong. Beribu-ribu umat. Hal lepas maidah jauh depan ada. Ni nak ayat kata min qablikan. Umat sebelum pada kamu hai Muhammad. Berapa korong? Berapa banyak? Berapa ribu? Berapa juta? Tiap-tiap umat tu ada Nabi belakang. Sebelum pada kamu. Ni Tuhan ayat pada Nabi Muhammad ni. Tuhan apa ya Tuhan ayat? Tuhan ayat adalah Tuhan ayat pada Nabi Muhammad. Tapi ayat dulu-dulu. Katamu bukan baru. Soalnya kamu daya kamu bagi ni bukan baru. Mana kamu supaya yang dulu-dulu. Belum pada umat dulu-dulu ni apa dia? Tu Tuhan ayat dia. Walaqad arsalna ila umam, dan kami sesungguhnya kami telah hantar kepada umat-umat dulu. Seperti kata ni, sebut ni. Nak kata beribu-ribu korong saat ni. Min qablika sebelum pada kamu hai Muhammad.
Min qablika sebelum pada kau hai Muhammad. Sebelum pada ni banyak dah umat-umat lepas mari dah. Tuhan ada ayat ke apa? Sebab dalam keadaan Nabi Muhammad tengah duduk terima penentangan daripada kaum-kaum kepada kafir musyrikin Quraisy itu macam-macam. Lalu tu Tuhan nak pereda perasaan Nabi Muhammad. Yang mana sebelum pada kamu tu lebih teruk dari lagi. Hei Muhammad. Umat-umat dulu teruk lagi. Tu Tuhan ayat. Dan tu ayat tempat-tempat lain banyaklah. Jadi semua tu lepas Maidah tu Tuhan peracur belakang suk siapa? Tuhan supuh dari jadi batu manusia jadi batu Tuhan supuh. Tu teruk belakang umat Nabi Muhammad tak sampai situ lagi. Ada setengah tu yang panggil Tuhan supuh jadi kerah habis. Tu orang panggil Allah banyaklah. Tu ayat umat dulu tu. Tu. Pucanya ke apa? Tak ada lain. Puca kerana deraka kepada Nabi dia. Tu. Maka kamu, hai Muhammad, supo. Siapa saya lah. Apabila orang yang deraka kepada Nabi-Nabi dia, dan khususnya kepada kamu, nanti tengok natijah. Nak jadilah anak. Dia jadi serupa dengan serupa umat-umat dulu. Sebab itu adalah sunnahku. Tuhan ayat kata, Tuhan ayat atas sunnah dia serupa je. Kalau orang dah kepada Nabi, akhirnya Tuhan Pak Azab, Tuhan tu bala. Tu sunnah Tuhan pasal tu. Cuma lama banget waktu tu atas hikmat Allah Ta'ala dah lah. Kadang-kadang pasal yang boleh nampak selalu. Dan kalau umat dulu, dia nampak selalu dah. Itu dah atas hikmat Allah SWT. Itu kerana umat dulu dah deraka. Apabila mereka deraka pada Nabi-Nabi dulu, umat-umat dulu, fa'akhadnahum bil ba'sa, maka kami azab mereka itu. Maknanya akhadnahum, maka kami ambil mereka itu. Ambil ni mana pegang, mana ambil sini, ambil azab lah. Tu. Kalau nak turut kelimah tu fa'akhadnahum, maka kami ambil mereka itu. Ambil dengan apa? Bil paksa, dengan kebuluran. Makna dengan kelaparan. Makna kami azab mereka dengan lapar. Itu kena ayat tu. Kalau dari segi bahasa, kami ambil mereka itu dengan lapar. Pasal mana ambil dengan lapar? Kalau dok kira kalau kita bahasa Melayu tak apa nak faham mana lah. Tapi maksud kata ambil mereka itu dengan lapar, kata kami azab mereka itu dengan kelaparan. Hujan ada lapar. Lapar ni satu azab. Itu yang panggil salah satu daripada keazaban Allah Ta'ala. Itu lapar. Tengok siapa kuruh, tinggal tulis. Tak azab. Sebagaimana yang kita tengok orang-orang yang lapar-lapar buat Afrika tu kadang-kadang tengok tulang kulit habis-habis azab lah, habis-habis azab. Bagi orang yang rasa dia, kita tahu lah azab secara benar. Orang tak bisa rasa, dia tak terasa kata azab secara mana. Al-ba'sa ni makna kelaparan. Wad-darra, dan darra ni ialah penyakit. Tak Syekh ni tafsir ad-darra mana al-afat wal masaib, ialah penyakit-penyakit dan musibah-musibah. Makna segala kesusahan dia panggil darra berlaku. Maka Tuhan istilah sini kelimah darra kemudaratan. Benda kemudaratan ni semua benda susah ni bagi mudarat berlaku. Sebab tu ditafsir sini ialah penyakit-penyakit dan kesusahan-kesusahan. Tu ia panggil darra. Al-ba'sa sana dia panggil kelaparan. Kesusahan juga. Tapi ya khusus pada kelaparan.
rahmatan minna bihim. Oh, jadi orang panggil Tuhan wi lapar. Tuhan wi susah. Tu Tuhan kasih. Tu tengok. Mari kita tengok kanak Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dak dengan kita duk tengok-tengok duk faham. Tuhan wi lapar. Tuhan wi susah. Rahmatan minna bihim. Tak Syekh ni tafsir kata itu adalah rahmat kami kepada mereka itu. Oh, jadi Tuhan seye. Tuhan itu kesusahan, jadi lapar, jadi susah, jadi papa jadi sesak. Tuhan seye. Dan kita nak faham dak kata Tuhan seye. Ada seye ke dak lapar susah. Tu. Jadi kanak Allah Taala tu ya sia sana. Nampak dia ni duk berat doa. Maka Tuhan nak berserga dia. Ataupun Tuhan nak hapus dosa dia banyak doa. Tuhan wi dia sakit. Sebab sakit ni saya sabar. Hapus habis. Dosa dia. Tak tanda kata sia, pada dia jadi bersih lepas dosa. Orang panggil cuci dia. Daripada dosa lepas pada dia sakit itu. Tu tak tanda kata Tuhan sia dia. Kalau Tuhan tak sakit dia, ni adil mana? Neraka lah. Dosa pertama-tama ni. Nak kata dia nak buat, dia dah buat dah. Dia dah joli. Kalau tak jatuh sakit, tak jadi susah, dia tak ada nak mari mikir, nak buat benda amal ibadat. Hatu. Tuhan pun susah. Baru susah mikir. Ya ada orang apabila susah baru mikir. Jadi molek lepas pada sakit. Sebab dia mikir. Dia tak biasa sejak. Orang berje dia duk lagi gelap 2 tahun. Tu beje mikir dak dakwah. Ramai orang tak ada buat lepas ada sejak. Kerana dia tahu kata susah waktu duk lagi. Lalu tu berubah perangai dia. Ada juga hak tak ada. Hak tu nak ayat katanya tak ada cara lain seolahnya di sisi Allah Subhanahu Taala. Dia sia kepada seorang-seorang ni, dia duk joli tu, lalu tu Tuhan jatuh sakit. Jadi kita duk faham kata saya sakit ni. Dah jatuh sakit ni sebab jatuh sakit Tuhan hapus dosa. Syaratnya kita sabar. Apa rasa? Tu ya. Itu panggil sakit kita serba sakit ni adalah satu ujian Allah Subhanahu Taala. Kita terima penuh-penuh. Moga tahu kan. Nak kita tak terima pun tak boleh. Sakit ke Allah. Tak kena doa ayat dia. Misal yang bukan tahu aku sakit gue pakai mai. Bukan begitu. Panggil sabarlah. Okey. Apabila sabar hasil tu. Hak sujud sabar tu pas sudah tu kata apa habis. Alhamdulillah. Tu dipanggil Tuhan waktu turun kelaparan, waktu turun kesusahan ni adalah rahmatan minna bihim. Kerana Tuhan kasih. Moga nak hapus. Tak ada cara lain nak hapus dosa dia mereka. Dia sakit. Habis dosa. Sebab tu kita jumpa orang ziarah orang sakit orang apa kita kena kata tahur insya-Allah tahur. Tu tahur itu apa? Cuci insya-Allah. Tu Nabi suruh jawab pasal tu. Bukan kata Allah. Orang panggil Allah pasal mana tak ada berdoa langsung. Tahur itu berdoa lah tu. Nak berdoa sama mana nah. Tak ada dia katakan depan doa, panggil doa. Ya bukan pasal tu. Doa dia saja, bukan pasal tu. Tak kena doa depan dia pasal ni. Tahur tu berdoa dah. Kita ingat lagi kata tahur kerana Nabi suruh kata. Apabila kita ziarah, tu ya dah tu. Tu yang panggil kita itibak Nabi. Bukan kita pergi Nabi suruh kata itu, tapi kita kata gua lain. Dia berdoa dia buat tu panggil kita fikir dengan cara kita. Boleh ke tanya, boleh tak boleh? No ayat tu tak kena dengan sunnah. Ya situ, ya kita kalau kerja sunnah, kita nak sunnah pasal mana kita buat tu susah. Tak dia tak pelai lah mudah-mudahan tu. Ni bosan kita segala sunnah nak tak pelai berlaku. Hak tu nak jadi punah agama. Nanti setelah lagi kita nak ngaji dalam bab
Nah, bab bid'ah tu ya, benda tak pelai tu panggil bid'ah tu satu. Nabi wayak sana sudahlah kita. Dia panggil ittiba sunnah. Ni searah kata, insya-Allah tahur. Adalah tu doa lah tu. Ada. Bah, orang sakit pun insya-Allah. Jadi orang panggil bahasa lain dah lah. Bagi orang sakit pun dia tahu kata ini adalah doa Nabi suruh kata gitu. Apabila dia kata dia pun faham insya-Allah. Orang panggil itulah dia panggil hakikat ujian yang akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menunjuk kata orang sakit pun dia faham, kata ujian dan orang gizarah pun dia faham. Nabi suruh berdoa. Jadi kena dah lah. Dengan kerana Allah dia sakit dia faham kata ujian, dengan doa orang kena sunnah dengan sunnah belaga kena molek. Hak Tuhan dan hak Nabi dua tu je agama je. Agama je dua tu je. Hak Tuhan hak Nabi kena belaga molek hak Tuhan Nabi. Maka itulah kesan yang ada daripada tu. Jadi kalau kita buat tak serupa dengan hak Nabi buat, jadi panggil tak kena dengan, jadi dia kurang. Ya masa dia dah. Dia kurang, dia kesan tak ada mana. Tu habis tu dia panggil kita buat apa-apa jadi buatlah ana jadi ada belaka dua tu. Dua mana? Ada Allah ada Nabi. Buat gapo-gapo, ada Allah ada Nabi. Apa itu dia panggil? Apa maksud ada Allah Nabi? Mana ada la ilaha illallah ada Muhammadur Rasulullah. Ataupun orang panggil ittiba sunnah ikhlas pada Allah. Itu dua tu lah. Tu isi amalan semua. Tak ada hak tu tak ada isi. Tak kira amalan apa. Tu dah ayat kata. Habis tu kita kena cong di dalam amal ibadat kita. Kita kena buat ada satu-satu amalan kerja nak buat apa. Jangan keluar dia. Baru kita boleh pahala. Dia tak akan boleh pahala dengan kita duk dak plan, duk rekod, duk gapo semua. Siapa yang tak boleh? Agama hak Tuhan bukan hak siapa-siapa. Habis tu dia panggil kita kena faham benar dari segi sunnah ni. Di ikhlas ni kena faham benar lah. Tapi kalau nak turut faham belakang orang tu faham. Faham tak benar tak? Kalau tidak orang tak jadi. Kalau faham benar. Faham tu faham belakang. Ikhlas. Tapi dia buat. Suruh kena ikhlas tu. Tempat tanya. Ni apa sebab tu? Yang Tuhan waktu uji al-ba'sa wa dharra ni. Untuk apa? Satu rahmat. Mana rahmat? Rahmat mariman. Sebab Tuhan kata lepas ada tu la'allahum yatadarra'un. Tu rahmat. Tak syekh ayat sini ni. Kerana ia ada qarina. Bukan ayat asalnya ayat fikir dia dah. Ya mufassir ni dia tahu dah. Dia nak kata gitu walaupun tak ada dalam tapi ada qarinah dalam tu. Mana qarinah? Orang ngaji qarinah ni ialah sanjan hak yang ayat kata hak dia ayat ni gapo dia. Dia panggil qarinah. Tak ada ayat situ tapi qarinah ada. Mana kata Tuhan kasih? Ya ada kelimah lepas ada tu la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu berdoa merendah diri. Lepas pada kena bala, kena apa, orang panggil ujian, sakit. Itu adalah Tuhan sia. Dan sia mana? Nak hapus dosa dah biasa. Lepas tu dengan sebab lepas pada ni kemungkinan ni. Tu ya la'allahum. Kemungkinan ni dia tak akan jadi orang yang rendah diri kepada Allah, tak takabur, tak mana tak buat dalam benda-benda maksiat. Dia panggil yatadarra'un. Mana rendah diri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tuhan sembuh. Boleh ku sedia lagi panggil tambah lagi buat amal ibadatku. Untuk akhirat jadi hal lepas-lepas mari dah. Tobat banyak kali dah. Hati panggil yatadarra'un. Yatadarra'un ni makna merendah diri, satu berdoa merendah diri. Yang kedua masuk dalam kalimah tadarru'. Tadarru' ni ialah buat rendah diri, mana tak takabur, rendah diri, berdoa, merendah diri, insaf, taubat. Itu panggil tadarru'.
Jadi bahasa insah, bahasa terisah. Insah ni okay, bahasa Melayu kita bahasa terisah. Kata benda awak dah tu dia panggil tak kena lah. Atau dia panggil terisah. Orang kita kata terisah. Kalau bahasa dia panggil insaf. Ada insaf, ada terisah dengan benda yang dia buat tu, salah tu, mikir. Lepas tu doa supaya Tuhan tambahkan iman. Itu panggil merendah diri. Lepas tu taubat. Itu panggil kelimah. Tadarruk ni ialah doa merendah diri. Insaf, taubat. Itu panggil makna tadarruk. Yang saya kata sini ya tadarrun. Mudah-mudahan mereka itu ya tadarrun, merendah, berdoa merendah diri taubat kepada Allah. Itu mana ya tadarrun. Dan sebab tu saya panggil kita kena faham. Jadi semua benda penyakit dia pasal dia. Penyakit tu uji Allah Ta'ala. Ya nak so lah. Jangan kita berasa semua. Tuhan benci dah. Jangan. Tuhan dia tak ada benci kepada mana-mana. Dan makhluk dia. Kecuali kepada orang yang duduk neraka ke dia. Bahaya tu saya jadi orang tu hilang benci. Nak hilang benci dia dengan orang tu. Kerana dia sayang. Dia sakit. Lepas ada tu. Dia mikir. Jadi. Habis itu tak ada. Tuhan wui nampak kata rupa betul jahat. Bukan tanda kata Tuhan mana Tuhan benci tak kena. Sebab tu dalam ayat lain kata apa ni, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarran lakum. Dalam surah Baqarah, asa an takrahu syai'an, kemungkinan setengah-setengah benda hak mu benci tu. Khairan lakum, adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, kemungkinan setengah-setengah benda hak yang kamu kasih tu syarran lakum, jahat bagi kamu. Kita tak tahu mana. Dia sebab tu benda baik. Kalau kita kata alhamdulillah. Dia belum tentu benda baik ni ia akan jadi baik pada kita. Tapi kalau bahasa kita kata alhamdulillah, itu jadi baik. Apabila boleh benda baik kita tak kata alhamdulillah, tak ada puji Tuhan, belum tentu benda tu tak jadi baik pada kita. Tapi nak jadi benda tu baik, kita kata alhamdulillah. Syukur Tuhan, lepas tu sembahyang kedua rakaat ikut lawat. Itu tanda kata benda tu baik. Dan kalau bahasa benda tu mari menyakit, nak jahat, alhamdulillah. Orang panggil apa dia? Maknanya benda mari menyakit ke dia. Dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan nak ujiku. Maknanya terima penuh-penuh. Tuhan nak ujiku. Aku tahu Tuhan nak ujiku ni, aku nak sabar. Tu. Situ Tuhan tahu hati kita duk mana. Lepas tu, itulah orang panggil satu kejahatan. Mudah-mudahan kata kita ni jangan suka jahat kepada Allah SWT. Jangan suka jahat. Kena husnuzan billah. Tuhan wui gapo saja kita terima berlaku. Sebab Tuhan nak menyembuh pun Tuhan. Dia nak wui pun ada tujuan, kita tak tahu. Ya itu panggil sebab tu kita hidup redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi takwa. Sebab tu kalau kita rujuk kepada takrif takwa yang diberi takrif oleh Sayyidina Ali, iaitu at-taqwa al-khaufu minal jalil wal amalu bit-taghzir war ridha bil qalil. Itu redha dengan Tuhan wi. Sikit cara sikit. Banyak sama telah. Itu ya orang mukmin yang duduk situ. Dia tak ada kelak siapa, tak ada buat siapa. Bagi benda ni benda. Boleh jadi Tuhan nak sakit, nak mati lah ni. Kerana kalau duduk taruh lama lagi takut jadi benda lain. Kita kena faham situ. Tuhan nak sekat ni, oleh Tuhan aku ada tu mungkin mana satu kebaikan. Kita reda penuh-penuh dengan Tuhan nak ambil dengan melalui penyakit ni misalnya. Kita kena duduk situ, baru yang panggil tak kuasa susah lah. Tak kuasa susah. Sahabat, mana tahu lepas pada ni boleh jadi orang panggil. Habis tu Tuhan nak ambil dulu, alhamdulillah tu. Kita tak hendak fikir dah benda tu.
Mudah semua mudah atas setiap perkara kita kena suka baik pada Allah SWT semua. Walaupun ia betul benda-benda jahat yang kita nampak mata kita, tapi kita suka itu adalah kebaikan bagi Allah SWT. Dia panggil husnul zan billah. Tu orang panggil tu iman tu. Tu iman. Akidah tu. Yang kita belajar semua ni, habis kita nak ayat tu. Kita belajar Quran semua ni, ia pergi ke hati belakang. Tu ada belajar, tu ada ayat ni, ayat ke hati ni. Bukan ayat aku lain, ayat ke hati, ayat ke hati. Kalau kita belajar, orang panggil sunnah ni, ya hak luar. Buat gitu, buat gini, buat gitu, buat gini, hak luar. Hak Tuhan, hati. Ya dua tu ya. Manusia ada dua tu ya. Hak dalam, hak luar. Hak luar Nabi. Hak dalam Tuhan. Itu. Pas kita buat, jadi kedua-kedua. Hak luar, hak dalam. Baru jadi. Orang panggil baru jadi Islam. Baru kena dengan Islam. Dia kena. Dia. Jadi orang panggil, kita buat jadi putus-putus. Jadi penuh mulut kita boleh kata. Sebab yang memang gitu, tak usah siapa nak fikir dah lain pada tu. Kalau hak lain pada tu, kalau ahli falsafah dia fikir kau lain tu, dia nak bogi ke lain dah. Ada. Hak tu habis jadi dak pelai suruh gitu, suruh gini. Tok sewegi kepada Allah dan kepada sunnah tu. Dah herat gini orang lain tu ialah orang panggil di antara amalan syaitan yang hiasi kepada seseorang yang cuba dan nak memalingkan seseorang daripada ittiba' sunnah dan ikhlas pada Al-Quran, pada Allah. Nak wikakagi. Itu amal syaitan tu. Sampai itu yang panggil amal syaitan. Siapa dia nak bawa benda macam itu, bawa syaitan lah orang panggil. Walaupun orang panggil dia tu pekat mana saja pun. Ada la'allahum yatadarra'un. Habis itu. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Jadi kalau kita nak tengok baca, kalau kita nak baca bahasa, nak balik bahasa Melayu, habis itu ya Quran ni mana ia tak faham kalau kita tak erti bahasa Arab. Nah dah itu. Kalau nak baca, kalau nak terjemah sungguh. Nah, falaula dan maka jikalau tidak izja'ahum ketika datang kepada mereka baksuna azab kami tadarra'u merendah diri. Kenapa tak faham? Kalau terjemah bahasa itu faham. Terjemah bahasa seko-seko tu. Falaula maka jikalau tidak izja'ahum ketika datang kepada mereka itu baksuna azab kami tadarra'u mereka itu merendah diri. Apa lah? Hak sebenarnya mana kalau nak faham ya kena gini. Falaula maka jikalau tidak tadarra'u mereka itu merendah diri juga. Izja'ahum ketika datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wasarap hada. Mana ayat kata apabila datang azab Allah Ta'ala kepada mereka, waktu tu juga dia tak merendah diri. Waktu tu waktu azab dok mari pun dia tak ada berasa nak klik ke Tuhan, tak ada berasa merendah diri, tak ada berasa apa. Duk tengok azab ataupun azab benda mari tak ada berasa mikir lah benda dah. Dia tengok Tuhan tunggu bala situ got orang panggil macam-macam lah. Dah misalnya orang panggil gapo kita nak kata. Dah bukit berapi gedung ataupun gapo tengok benda duk azab. Orang panggil Tuhan duk pak azab. Dah satu-satu masyarakat satu kaum dia duk tengok gitu. Tak ada berasa, dia ada berasa apa? Hati panggil. Hati nama tak? La tadarra'u, tak ada berasa apa? Tak ada berasa mikir. Tu.
Tengok benda bala, benda gepa bom situ, benda gotu, benda ni waktu je nak tengok bukan tak apa. Sama ada tengok mata gini, nak tengok dalam tu. Orang tu bunuh orang tak apa, tak ada kuasa nak ambil iktibar ke panggil benda ada ni. Tak ada kuasa nak ambil iktibar. Dak juga. Tika bala duk tengok bala pun dak juga. Tu. Maka sama ayat dia kata ni. Ya tak walakin qasat qulubuhum. Dan tetapi hati mereka telah jadi kerah. Telah jadi batu. Nah. Tunjuk dia nampak tengoklah hana pun tak ada rasa geno. Sebab apa? Hati dia kerah jadi batu. Tu falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Tetapi hati mereka itu sudah menjadi batu. Dia orang panggil oleh kerana banyak dosa, tak ada berasa apa. Dia panggil jadi batu dia. Tu tengok benda tak ada kesepa, tak ada berasa apa. Dia panggil supaya batu lah tu. Tu ada ayat hati. Tapi hakikat benar tu tak supaya tu ya. Tapi dia ayat atas di segi maknawi orang tu royak pun tak ada pun. Ni tu had royak pada Nabi Muhammad ni. Hei Muhammad kul, hei Muhammad kul, hei Muhammad kul. Orang apabila telah banyak dosa, maka tengoklah benda gapo saja tu ada uji nak uji tengok pun dia tak nampak, tak ada berasa nak mikir, duk jalan itu. Kerana apa? Tu. Ya kalau orang hati tak ada jadi batu. Mana orang dosa tak banyak. Apa boleh tengok azab Allah Ta'ala duk azab satu-satu masyarakat, satu-satu tempat benda tu tengok tu, dia mikir. Oi. Tu dia mari mikir tu. Kalau tidak jadi hati tu jadi batu, mana dosa tak banyak mana tu dia mari juga benda satu. Tapi dia dosa banyak dia tak ada rasa apa. Sebab tu apabila orang tengok satu benda orang panggil balok Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada berasa Ca'ilio, kita kata gitulah mudah-mudah. Tak ada kuasa ca'ilio tu tu. Hati dia tu telah jadi batu dah dengan sebab dosa. Tu hak tu takut kali. Hak tu takut ni. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala janganlah hati kita jadi batu. Maknanya panggil tengok benda mikir. Tu anak-anaknya. Tengok benda gapo mikir. Itu sebagai iktibar. Tu nak tengok kena tak orang. Suruh kita mikir. Tapi kalau kena tak kita sendiri tu. Dia panggil falaula izja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum, tetapi hati-hati mereka itu telah membatu. Telah jadi batu, tak lemuk dah. Mana tak lemuk kan? Dia tengok benar-benar, dia ta fala talinu lil haqqi. Tengok benar-benar dia tak ada berasa lembut hati dia. Dia panggil fala talinu lil haq. Tengok benar-benar, tengok benar molek. Tengok benar hak kena tak ada berasa apa. Sampai hati yang lembut, hati-hati yang kerah. Dia panggil maka tidak jadi lembutlah untuk kebenaran. Habis itu kata mak aku gena-gena apa? Ya nampak kata benda tu benar. Benda ni sunnah misalnya. Kalau dari segi agama lah. Ya lah. Benda ni sunnah, benda ni benar. Nampak. Tapi untuk saya bakar. Tu. Tu orang panggil untuk saya bakar. Aku gena-gena. Tak nenek aku kata buat satu kena buat satu. Tu. Tu orang yang sudah ada osok-osok kerah hati. Hak saya kata walakin qasat qulubuhum. Hak ni kita takut. Sebab ya benar-benar ni, ya walau macam mana pun, kita tak boleh nak lari. Kalau kita nak benar-benar sungguh. Bah benar-benar tu kalau dari segi agama, dia ada di situ. Asal dia. Usul dia. Orang panggil, kalau hak Nabi kita tak ada kena berasa dah. Kalau cerak kata pasal ni hak Nabi tak ada kena dah. Saya nak cari hak lain lah. Hak cari hak lain tu seolah yang panggil nak cari nak. Cari nak lari. Cerak dah tahu cari lari sana jenis ke. Gua tu boleh tanya orang boleh. Dia panggil
Nak mula nak lari diri. Dia panggil halah. Agama yang nak halah tak boleh. Allah Ta'ala tahu. Siapa yang nak halah tak halah. Allah. Kalau kita tengok dengan sini, kalau kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala ayat jelas-jelas dah. Tetapi oleh kerana hati mereka itu telah jadi batu, maka walaupun mereka itu tengok azab depan mata dia pun, dia tak ada berasa reda. Fazannu annama hum alaihi dinul haq. Hingga siapa dia dah, bukan dia ni, dia dah nampak hak dia tu. Hak di atas benda batil tu. Fatamatta'u fi batilihim burhatan minaz zaman, maka dia berseronok-seronok dengan kebatalan yang dia ada buat tu. Dia ada rasa apa serodok dia buat benda ni. Rasa sedap dia buat benda ni. Burhatan satu masa. Satu masa. Bukan semua. Dia rasa sedap, rasa seronok buat benda ni. Habis tu dia tak saya tinggal tu. Selagi dia katanya saya tambah pula dah. Hati dia terkerah dah. Tak nampak benda-benda dah. Lepas tu dia ada berkerasan di atas benda hak batil tu. Dan dia terasa kata benda yang nak buat ni seronok, sedap. Lepas tu Tuhan kata, setan duk tambah pula dah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tengok. Dia rasa seronok dengan benda dia buat atas benda batil saat ni. Kenapa apa? Setan mari duk pau dia. Mai duduk di belakang. Saya tinggal untuk nenekmu. Ni. Untuk nenekmu dah buat lama dah. Ni. Tu setan tu. Ni. Hak nun baru. Misal. Ada. Buatlah. Dia mari pau dia. Maknanya we fikir. We terasa nampak kata buatlah. Dia tak terasa kata setan duk pau dia tu. Sama ada setan dalam tubuh dia sendiri, nafsu dia. Itu setan, nafsu jahat dia. Kerana kena dengan perasaan dia. Kena dengan orang ramai-ramai misal. Itu dia buat headphone belakang. Lepas pula orang panggil setan. Itu setan oleh dalam, setan luar. Ada seorang dua mari dapat buat reno kita duk buat lama dah ni. Tu setan manusia, yang setan yang dua, setan jin, setan dalam tubuh dia sendiri pas setan manusia. Sebab saya kata setan ni ada minal jinnati wan nas. Setan ada dua, setan jin, setan manusia. Ni orang mai duk pau ni. Ustaz kaca. Ni kita ramai-ramai duk buat pasal ni. Apa duk tinggal tu. Ya dah tu setan manusia tu. Siapa dia bunyi pasal tu? Ya tu. Kata tu setan manusia. Holik dalam tu saya kira dia tahu sendiri dah. Berasa tak lagi dia dah tu. Dia ada mai pau oleh luar tu ke? Tak boleh buat. Tak buat. Jadi hok nak ngaji sikit-sikit pun masuk saya ngaji ya. Tu dia. Hok nak ngaji sikit-sikit masuk saya ngaji. Tu jadi tak ngaji tu hok tu kena. Oleh bentuk sania asal ngaji lama. Cari apa? Banyak macam-macam lah orang panggil benda. Hak tu masing-masing tahulah benda. Tapi ayat atas tu lah orang panggil agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia kena duk bubuk, kena berlawan dengan syaitan. Syaitan boleh dalai lagi, boleh luar lagi. Tengok tu. Hati tu jadi berdosa banyak dah. Lepas tu mana ditambah, disokong, dipau oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala itu syaitan duk main akal dia. Di atas benda yang dia ada amal. Buatlah. Terus pergilah. Hei fulan bin fulan. Habis itu. Allah. Itu ayat yang kedua. Falamma nas. Habis itu. Lepas pada
Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada Rasulullah kepada Muhammad, kata benda ni umat dulu itulah. Bukan mu saja. Orang ada degil hati yang telah jadi batu, wajaklah hana pun. Dia tak dengar dah. Dia tak dengar dah. Falamma nasu ma zukkiru, habai. Nak tambah lagi. Habis dah orang panggil ayat tu, tambah ayat pula. Falamma nasu ma zukkiru bihi. Maka tak kala mereka itu melupakan. Nasu dia lupa. Melupa. Apa makna melupa? Lupa dengan melupa dia ada. Melupa dia sebab kata, kalau melupa tu apa buat lupa-lupa. Kalau lupa sungguh. Lupa lah apa. Melupa ni buat lupa-lupa. Ya lupa dengan buat lupa-lupa dia ada beradik ya kira. Makna lupa ni benar bukan dia tak tahu. Tapi dia terlupa. Dia pakai lupa. Kelimah nasu sana. Ataupun melupa. Bukan dia tak tahu, bukan dia tak ingat, tapi dia buat lupa. Dia panggil melupa. Apa? Itu lebih kurang ya kira bagi. Yang kata falamma nasu ni. Falamma nasu maka tak kala mereka itu melupa. Tu. Sama ada buat lupa ataupun lupa sungguh. Tapi bukan dia tak tahu. Ma zukkiru bihi. Mereka itu lupa benda yang telah diberi ingat. Mereka itu lupa benda yang ada. Falamma nasu ma zukkiru bi, maka tak kala mereka itu melupakan ma perkara zukkiru bihi, dan benda yang diberi peringatan dengannya. Dengan apa ni? Dengan Quran ni. Yang mana Nabi duk sebut. Apabila mereka itu buat lupa, atau mereka itu lupa benda yang diberi peringatan dengannya, dengan Al-Quran ni, dengan hukum hakam Allah ni. Wak tak reti atau wak lupa. Bukan dia tak reti. Wak tak reti atau lupa ni, apabila tak ada dah, royaklah ada pun tak reti dah. Maka Tuhan kata, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Maka kami buka ke atas mereka itu segala pintu-pintu tiap-tiap suatu. Pintu por ni Tuhan buka segala pintu. Apabila ia lupa kepada Allah SWT dan kepada Quran dan kepada benda yang diberi ingat kepada dia, ia lupa, awak tak reti. Apabila situ juga dia sudah jadi lupa dah, awak lupa-lupa dah, maka Tuhan akan buka kepada dia segala pintu tiap-tiap suatu. Pintu apa? Pintu tak ada pintu dunia. Tuhan buka segala-gala pintu dunia daripada dia. Hati panggil pintu. Gapo? Tamak Tuhan kata kullu syai, buka segala tiap-tiap pintu. Tu Tuhan kata. Ada pintu gapo? Dia lupa apa? Dia lupa pada Allah SWT. Maka orang panggil Tuhan buka segala pintu dunia dia. Buka segala kelazatan. Buka segala, ikutlah. Gapo nak kata? Seolah je Tuhan wis segala-gala dia. Dia nak apa tahu. Kita jangan sedak weh. Apabila duk sedak jangan. Habis tu panggil baris dia Tuhan. Dia tahu sedak. Kena mikir kok genom. Jadi mudah tak tagan ni. Gapo dia? Kita kena mikir. Genom mudah ni. Kena mikir sana. Tuhan buka kerana aku tak biasa duk ingat ke dia. Tak biasa duk pergi semaya.
Jemaah sejik pun, lupa sejik, lupa sembahyang, lupa Quran, lupa baca Quran, lupa sembahyang maah, lupa apa ni, mungkin nak tahu guru ni. Dia kena beradu tesan sebentar lah, kita mikir. Kalau siapa dia nampak orang panggil duk gerak nah itu, beradu start tesan. Mikir. Geno ni, derah ni, apa ni? Mana ni yang mudah tu dah, kena mikir sikit. Ojo klik. Dah kepada Allah SWT. Dia tengok. Aku duduk semaya. Kedok jemaah dulu itu duduk semaya jemaah. Lepas ni beradu. Kerana boleh benda banyak ni. Kerana beradu sejik. Beradu apa. Hati tu dia panggil. Dia panggil kena beradu tesemiki. Sebab yang tu hawi benda segala pintu semua dunia ni. Bukan tanda tu Tuhan kena. Ini tahu ada kata. Apabila mereka itu sudah jadi kerah hati, tak usah turut ajaran, tuak lupa-lupa. Maka aku nak bukakan segala pintu dunia tiap-tiap suatu ikut jagi. Mudah terjaya belaka, nampak lalu. Kau jauh kau tu. Apa dah? Yo kau jauh kau tu, kau sibuk kau jauh tu. Ada tujuan tu Kalau kita tak mikir. Dia tahu ayat ada tujuan. Ni tengok dapat sikit ni. Tengok dapat kata, hatta idza farihu bima utu. Sehingga Tuhan bui dunia ni bui siapa dia tu Allah. Suka. Benda yang Tuhan bui. Tak suka boleh kalau Allah tu suka. Ni dia tak sukalah. Suka. Apabila hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka itu suka dengan benda yang aku beri kepada dia saat ni. Buka pintu dunia dan segala-gala saat ni. Gapo tak kata? Akhaznahum baghtah. Tu takut. Ni takut sekali. Habis jangan sedap. Ni tahu ada habis tu sedap. Akhaznahum baghtah, aku akan ambil dia dengan secara serta-merta. Orang panggil dengan terkejut. Baghtah ni dengan terkejut. Sekaligus walak-walak berau. Mari ludah 10. Ya tengah duduk. Kita dah terang. Tu bagi duduk. Tengah duduk suka. Dengan dunia Tuhan buka ni. Tuhan ambil rupa tadi ludah 10 kan misalnya. Nanti panggil ambil dengan cara merta. Ataupun ikutlah. Duk pergi jalan-jalan panggil demo duk. Nak berdemo. Dia pergi lalu kau terbang tak kena dia. Tak lagi mati. Ya Tuhan panggil cara Tuhan dah lah. Orang panggil Tuhan ambil dengan sekejap dengan tujuh hati. Tu hak takut sekali. Ambil Tuhan tu. Ni ayat atas benar yang paling takut sekali. Hak pasal mati kejut. Mati dalam nisan. Dia takut. Mati dalam nisan. Tengok nak sedap-sedap. Sahabat Tuhan buka. Habis itu, jadi nak ayat kata orang yang boleh kebaikan segala kebaikan. Bukan kata semua. Tapi nak ayat kata orang yang boleh kebaikan dengan itu ni. Kena beradu. Tak saya mikir. Mudah-mudah kata. Nak ayat kata apabila kita duduk buat kerja nampak naik tegang apa. Jangan lupa Tuhan. Mudah dah kata. Jangan lupa Tuhan. Walaupun sibuklah anak. Siapa orang dengan bel misalnya nak ayat. Tinggal lalu katuk lalu kedah lalu. Janganlah kata, mari semaya. Ingat ini adalah tanggungjawab dengan Allah SWT. Tuhan nak buah rezeki di Tuhan. Dia Tuhan nak tarik sultannya. Duduk situ. Tu dia bagi email. Jangan ada tak lagi kan orang beli ramah ni. Nunggu ni laku ni. Dah. Tuhan pun seolahnya nak uji dia nyawi laku tapi orang bayar tu nyawi laku. Tu uji ya. Habis nak tahu kita ni kata tak kata Tuhan. Biar tu nak jadi ingat. Habis tu pergi subuh. Tidur siapa pergi dekat pajar dekat nak subuh tu Allah. Biar tu sedap nak tidur. Tak lagi sedap tidur tak lagi ayah. Kau lain tak sedap mana ni? Pergi subuh lah sedap tidur. Yalah laku tu. Orang panggil muji Allah SWT banyak. Sebab tu orang panggil
Makna mudah ada kita ni sama ada kita duk pergi jalan, duk pergi sari-sari, kita kena kira. Kena muhasabah. Kalau nampak atau kita duk menego, duk kerja pun, nampak naik tagar pun, beradu, malam, kira kata Tuhan. Kira kata Tuhan, sana. Ada salah pun, ada gapo. Dia panggil muhasabah diri. Sebab tu, Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mengkiralah diri kamu. Nak kira nak hari. Sebelum ada kamu dikira. Kira. Dia kena duk kira nak hari. Sub malam, balik kurang. Sudah nego misal. Klik mai rumah tidur. Hari ni 24 jam aku nego. Hari ni boleh 30,000. Ada. 30,000. Marai 24 tak apa marai nu. Hari ni 50. Pas habis kira tu alhamdulillah tanya pula. Hari ni aku sembahyang maaf dia berapa kali. Aku pergi punya mana? Ke hujung-hujung dah. Tanya dah tu. Hati kena tanya hak ni tek. Hak ni tak apalah. Tanya hak ni tek. Tu baru panggil kita duduk dengan Allah Ta'ala. Buat kerja. Jadi dengan kerana tu kita kira Allah Ta'ala wi barakah. Barakah susuk. Dia tak jadi wi start pasal tarik klik. Hak nu hak pasal tak ada apa dia panggil tak ada puji pada Allah Subhanahu Ta'ala, tak ada kira hak tu Tuhan nak wi lepas tu Tuhan nak tarik sekaligus. Lain. Tapi kalau masa kita pergi ingat pada Allah Subhanahu Ta'ala, nak puji semua, syukur semua, tak tinggal nanti kita panggil dia boleh gesuk. Tu Tuhan gesuk. Yang satu. Yang Tuhan nak wi ni yang dua. Wi setengah-setengah orang pada orang sapu wi semua. Sebab apa? Dia tak lupa Tuhan. Ada ni wi sekat jalan. Sebab tu kita orang Muslim mukmin kita kena fikir. Sebab tu yang panggil mahattah nak muhasabah diri tu, yang kena muhasabah tiap-tiap hari. Sabar malam kira. Hari ni dia yang anu. Berapa minit taat Tuhan? Dalam 24 jam. Taklah kata setengah jam. Setengah jam. Padahal duduk setengah jam semua. Tambahlah sikit jadi 35. Jadi 45. Daripada 24 jam tu. Alah kalau kata nak jadi sejam, jadi sejam. Daripada 24 jam tu. Orang panggil ak semua. Amalan patana semua jadi kebanyak. Jangan awak tak kira langsung. Itu tempat Tuhan nak tarik. Hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Maka kami ambil mereka itu dengan secara terkejut. Fa iza hum mublisun. Fa iza hum mublisun tu hari orang tu. Maka hal apabila dia diambil dengan segala kujub, fa izahum, maka ketika itu dia panggil hadia, maka ketika itu ia jadilah hum mublisun, jadi orang yang sudah putus asa segala-gala. Habis. Tak ada apa dah. Jadi seolah-olah sebab orang bergerak. Tuhan wi sakit, Tuhan tarik habis licin. Siapa kau orang panggil rumah dia kena gada di bank saya. Tak ada. Sampai rumah tak ada. Tinggal. Cokok-cokok. Bini anak pun habis licin. Apa? Ada. Keduk tidur ke selak. Dia panggil seolahnya gitu. Tak berduk. Pasal tak sempat dulu. Dia panggil orang bank gerak. Ni orang bank gerak asal ni. Ni hak tu bank gerak hadunia. Bank gerak. Dengan Allah Ta'ala ni. Semua Ta'ala. Fa'izahum mublisun. Maka ketika itu apabila Tuhan ambil tarik dengan sekejap juga, ketika itu orang panggil sudah habis. Fa izahum mublisun, maka ketika itu mereka itu dalam keadaan berputus asa segala-gala. Habis. Siapa yang nak bertolong? Allah. Ni Tuhan ayat atas hakikat. Manusia hidup dalam dunia kalau tak turut dengan apa yang dia ada ajar melalui Nabi, maka jadi gitu. Faizahum mublisun. Dan mublisun saat ni dia kata ayisuna min kulli khair. Sudah putus asa daripada segala kebaikan. Wa hadza ashaddu ma yakunu minal azab. Hak ni dah dia kata azab hak yang paling dahsyat sekali. Masa bergerak ni kat habis. Dia panggil hak tu hak lebih pada azab. Azab. Kalau azab ni, azab stasta ni,
Orang panggil boleh tahan lagi. Misalnya orang ni apa ni? Dihukum sebagai masuk J sepanjang hidup. Talak cewek. Apabila masuk J talak cewek ni, dia tak ada alhana lagi. Orang panggil tak ada putus lagi. Makna ada okad. Dia fikir walaupun orang panggil dia masuk J sampai mati, ada tak sen kata dia masuk J sampai mati, orang panggil dia ada okad lagi. Sampai mati tu boleh jadi, ada lahirkan apa-apa boleh tu baik. Orang panggil ada harapan lagi, kan? Tapi apabila san kata awak ni salah ni, orang panggil lepas pada 3 hari ni akan jimpau. Alhana ya nak fikir apa lagi masa situ. Okey 3 hari kena jimpau. Jadi ada hari dah lah nak. Hak nuje bila kalau dia umur panjang boleh ada celah-celah ya. Orang panggil ada harapan sikit lagi. Dia kata 3 hari esok nak jumpa tak. Habis. Hati panggil. Hak tu lebih azab. Daripada azab biasa sana. Maksud je talak cewek sana. Apabila kena hukum jimpau ya habis sungguh. Tak ada harapan apa. Ini pasal tu. Yang saya kata apabila dia tu ditarik dengan secara terkejut, fa izahum mublisun, maka ketika itu dia sudah putus asa segala-galanya. Tak ada harapan apa. Hak ni azab lebih dahsyat lagi. Maknanya selagi ayat apabila dia telah di khatam, dicap hati dia tu, orang panggil hati dia tu tak boleh terima benda baik dah. Hati tu habis kira-kira dah. Tak boleh buat apa lah. Allah faizahum mublisun. Tu. Apabila habis put situ maka gapo saya kata pula. Akhir sekali. Bukan sekadar tu saja dak. Habis dah segala harapan subtrik lah. Kena jimpau dah dia. Tak ada dah. Esok dah ada jimpau habis. Bukan sekadar tu lagi. Tambahlah dah Tuhan tambah sekali lagi. Fakuti adabirul qaumil lazina zalamu. Maka telah dipotong belakang kaum orang-orang zalim. Dipotong belakang. Potong belakang sana, kerak belakang. Bukan gitu. Potong belakang maknanya maka Tuhan dipotong. Lepas pada dia tu, orang yang zalim ni Tuhan potong dia lepas belakang tak ada apa. Potong, putus. Apa makna? Makna dia habis dah. Siapa aku orang panggil titih baris dia anak tak ada dah. Hati panggil lepas pada dia mati tak ada orang panggil habis dah titih baris dia. Habis segala-gala. Hati panggil dipotong belakang kau orang yang zalim maknanya orang panggil kahwin anak cucu dia tak ada habis dah habis. Orang panggil mudah-mudahan tak ada bakor dah. Tak ada bakor. Tu maksud dikata dipotong belakang kau orang yang zalim maka dia habis dah. Habis sampai ke bakor. Ada dah. Orang tak sebut apa dah. Kalau ada anak cucu ada sebut lagi. Oh ni anak datuk tu anak tu. Ni dia tak ada dah. Anak-anak pun tak habis. Hingga siapa satu masa orang lupa dah tak tahu kata dia pernah ada tak lain ada dia. Tahu tak? Seolah dia tu Allah tidak jadi, orang tak ada siapa sebut pun tak tahu kenapa lepas satu masa. Dia tak ada perkara. Kalau ada anak orang dah sebut ni cicit datuk tu. Ni tak ada dah. Tu maksud nama Tuhan potong lah. Potong habis lah. Sebab tu orang panggil kita hidup dalam dunia. Kalau boleh kita buatlah satu kebaikan yang boleh disebut nama kita ada pernah kita ke dalam dunia. Generasi kemudian. Ada. Jangan jadi orang lupa-lupa. Sebab tu orang panggil. Misalnya, kalau kita pandai, boleh mengarang kita, kita surat, apa kita tu, ni, kita tafsir. Kita mati, orang duk baca dengan apa ni, kita ya tu. Bila dah mati, 1000 tahun dulu. Maknanya,
dia pernah hidup dalam dunia 1000 tahun dulu hingga sampai dia boleh nulis. Orang dah sebut nama baik dia. Ataupun kita buat apa? Buat sejik. Atau habis tu dah. Buat sejik. Buat pun ikutlah. Kita tak ada. Buat sejik semua. Dia mati lagi maknanya puluh-puluh tahun, 100 tahun dah. Kata ni sejik ni siapa yang buat ni? Awak ni. Datuk tu ataupun orang tu nama si tu. Ali anak dia tu. Oh. Dia mati 1000 tahun. 100 tahun pun ada. Orang kesal yang ada dalam dunia. Tanda kata dia pernah hidup dalam dunia. Ni apabila orang tu dia tak ada, orang tak sebut langsung tak tahu dah. Satu lepas pada setiap masuk orang tak kenal, tak tahu pun, tak ada kesal langsung. Sebab tu kita kena buat gapo-gapo ada kesal. Kesal baik kepada masyarakat, boleh masyarakat kenal. Kita mati pun dia tak habis. Dia tak habis benda tu. Sebab orang buat masjid ni sampai tu. Sampai tu orang masjid. Sampai tu orang panggil orang buat baik, jasa baik. Sebab apa orang tulis Masjid Umar bin Khattab. Masjid taklah nama. Sebab masjid ni. Ibn Hajar Al-Asqalani. Kerana takdir di atas usaha amalan baik dia tu, kerana nak mengingatkan keadaan dia ada dalam dunia. Oh nama dia. Orang dah sebut. Dia mati lama mana dah. Tapi orang dah sebut. Ini ayat kerana dia ada buat benda baik untuk masyarakat, untuk agama, Allah Ta'ala perkekalkan dia. Ni tak. Dia mana tak dah. Orang yang zalim. Potong lalu habis. Tak apa. Tak ada. Orang nak sebut nama pun tak. Sampai ke anak cucu dia pun tak ada. Dia panggil faquti adabirul qaubil ladzina zalamu. Maka dipotong belakang kau orang-orang yang zalim. Dengan sebab keazab Allah Ta'ala pun habis. Allah pun habis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sukaya. Walhamdulillah. Dan pujian itu bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Semua ni bertuhan kepada Allah berlaku. Suk siapa ke cacing. Suk siapa ke arras. Sebab arras tu makhluk juga. Dia panggil alam berlaku. Suk siapa ke arras. Suk siapa ke malaikat. Suk siapa ke cacing. Suk siapa ke kayu. Semua dia panggil alam berlaku. Dan setengah manusia. Hak ia duduk beriman dengan Allah SWT. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ayat kata kita pujilah kepada Allah SWT di atas qada dia. Di atas qada Allah SWT yang orang panggil apa ni, membinasakan orang-orang yang deraka pada orang yang mendustakan ayat Allah SWT. Alhamdulillah. Itu adalah qada Allah SWT. فإن بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه وإهانته لأعدائه وصدق ما جاءت به المرسلون. Itulah telah jelas, telah jatuh. Kata Allah Ta'ala dia nak memelihara kepada wali-wali dia, mana ya, pada kekasih-kasih dia, dan Tuhan nak menghinakan seteru-seteru dia daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Ada orang yang orang panggil menentangkan ayat-ayat Allah Ta'ala dan mentangkan sunnah-sunnah dan Nabi dia. Itu adalah qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa semoga dan kita dijauh daripada benda-benda itu dan kita beramallah dengan apa yang disuruh Allah dan disuruh oleh nabi-nabi, oleh nabi Allah, Rasul, insya-Allah taala moga kita terselamat daripada benda itu. Itulah ayat sampai kepada ayat hari ini. Ayat yang berapa? Faquti ada berulkam. Ayat yang 45. Dan nak bayar. Jadi 5 ayat lagi lah kalau turut nak jadi 10 ayat tu, ya gitulah. InsyaAllah kita sama semula lah. Ayat yang ke seterusnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah sallallahu ala nabiyina Muhammad
wa jazakumullah khairal jazaa.